Kita selalu dengar kes pembunuhan luar negara yang kedengaran begitu brutal dan mengerikan. Hal ini pernah membuatkan kita terfikir, logikkah semua perkara ini berlaku di negara sendiri? Kan Malaysia masih lagi aman? Terdapat beberapa kes pembunuhan kejam yang pernah menggemparkan negara tidak lama dulu. Berikut saya senaraikan 4 kes pembunuhan yang mengerikan pernah menggemparkan Malaysia suatu ketika dulu. Mat Taran bin Sa'al atau lebih dikenali sebagai Utuh telah didakwa atas kesalahan menikam dan membunuh 11 orang mangsa di atas tren yang sedang menuju ke Kuala Lumpur dan Kongsi dekat Bangi pada tahun 1947. Berasal dari Indonesia, Utuh yang berumur 30 tahun memiliki sebuah ladang di Parit 6, Perak. Dia ingin pulang ke rumahnya bersama isteri dan anak dengan menaiki kereta api ke Singapura selepas menjual rumah dan ladangnya dengan wang sebanyak $200 selat mata wang sebelum merdeka. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja dia tiba di Singapura, dia mendapati yang dia tidak mampu membeli tiket feri pulang ke Indonesia. Akibat hal itu, Tom menjadi tertekan dan telah berjaga selama 2 hari menurut isterinya. Dia kemudian bercadang untuk pulang ke Perak semula pada 9 Oktober dan mengambil tiket kereta api ke Kuala Lumpur bersama keluarganya. Pada ketika itu, Tom hanya diam sepanjang perjalanan. Pada waktu petang, sewaktu kereta api melalui kawasan Bangi, dia ke kod restoran di dalam tren tersebut. Secara tiba-tiba, Utuh mengeluarkan pisau poket dan menikam 4 orang askar British yang sedang menikmati makan malam. Tren tersebut membuat hentian kecemasan. Utuh kemudian melompat keluar dari tren dan melarikan diri ke dalam hutan. Dia juga telah menikam seorang lelaki gelandangan semasa dalam perjalanan ke Kongsi serta membunuh 2 orang wanita warga emas, seorang lelaki dan 3 kanak-kanak. Manakala 9 mangsa dicederakanya, pihak polis yang dimaklumkan akan kes pembunuhan beramai-ramai itu mula menjejaki Utuh sehingga menyebabkan suspek terpaksa lari dan berjalan kaki selama 36 jam ke rumah lamanya di Parit 6. Ketika pulang, Utuh disoal mengapa dia tidak pulang ke Indonesia. Dia menjelaskan bahawa dia telah dihalau keluar dari tren lepas bergaduh dengan seorang budak yang menjatuhkan teh ke atas pakaiannya. Disebabkan itu, Utuh terpisah dari keluarganya. Dia juga memberitahu kisah yang sama kepada pihak polis ketika ditahan di Balai Polis Sabak Bernam. Pun begitu, salah seorang dari anggota polis telah membaca kisah pembunuhannya di Bangi dan mereka mengesyaki Utuh lah dalang di sebalik semua ini. Akhirnya dia ditahan dan dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan. Kes mengerikan ini berlaku 6 tahun lepas. Pada bulan Ogos 2017, seorang wanita Korea Selatan yang berusia 92 tahun telah ditemui mati di sebuah bilik hotel di Genting Highlands. Wanita yang dikenali sebagai Siang Lian Jin sedang berehat di dalam bilik hotelnya bersama seorang pembantu rumah ketika anak dan cucu perempuannya keluar bersia-sia. Tiba-tiba seorang lelaki berumur 57 tahun memecah masuk ke dalam bilik berkenaan bersama sebilah pisau di tangan sambil memberitahu Jin dan pembantu rumah itu untuk duduk diam. Dia kemudian mengikat kedua belah tangan dan kaki mereka menggunakan tali. Lelaki itu seterusnya bertindak ganas dengan memukul wanita tua tersebut di kepala. Kata suspek, dia tidak suka dengan kelakuan anak lelaki sulung wanita itu kerana bercakap buruk tentangnya. Dia terus memukul perempuan itu sehingga pengsan dan memindahkan mangsa ke bilik mandi. Suspek menunggu anak perempuan Jin sehingga pulang ke bilik dan menyerang wanita tersebut juga. Pada keesokan paginya, lelaki berkenaan meninggalkan bilik mangsa dengan keadaan pembantu rumah, wanita tua dan anaknya penuh kesan lebam. Pun begitu, Jin akhirnya meninggal dunia akibat kesan pukulan yang kuat. 2 hari selepas kejadian, polis berjaya memberkas suspek di Bukit Tinggi. Katanya, hasil keterangan anak perempuan mangsa dan beberapa saksi, kejadian dipercayai akibat rasa tidak puas hati suspek dengan anak sulung mangsa berhubung urusan pinjaman wang. Akibat itu, suspek bertindak membalas dendam dengan menyerang mangsa, orang gaji dan anak perempuannya hingga menyebabkan mangsa maut akibat dipukul lelaki berkenaan, katanya. Katanya, mayat mangsa dihantar ke Hospital Bentong untuk bedah siasat dan pihak polis memburu suspek bagi siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Pada tahun 2014,
dua kes pembunuhan yang dipercayai berhubungan telah menggempa Pulau Mutiara dan ia adalah antara kes yang paling kejam tercatat di senarai ini. Kes yang pertama melibatkan penemuan mayat seorang wanita yang tidak berkepala terapung beberapa meter dari Pulau Kendi pada 5 November tahun 2014. Semasa siasatan dijalankan, pihak polis tidak menjumpai sebarang identifikasi diri pada mangsa dan tubuh tersebut sudah pun terapung di lautan selama 2 minggu sebelum ia ditemui. 3 hari selepas penemuan itu, satu lagi mayat wanita ditemui di dalam beg pakaian dengan kepala dan kakinya telah dipenggal buang. Mayat tersebut didapati dibalut dalam selimut. Ini adalah antara kes yang paling mengerikan pernah kami kendali sepanjang tahun ini. Kami percaya pembunuhan ini dilakukan di tempat yang berbeza dan mayat dibuang di sini. Mangsa mungkin sudah meninggal dunia antara 24 ke 36 jam lalu, kata Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Abdul Rahim. Sama ada ini adalah perlakuan ritual, bersiri, tidak bersiri atau crime of passion, kami tidak boleh menyelesaikan apa-apa, tambah pakar kriminologi University Sains Malaysia kepada Akhbar Distas. Charles Sobhraj merupakan pembunuh terkenal yang berasal dari Cambodia. Dikenali sebagai pembunuh bikini killer, death-beating killer dan datapan, dia adalah antara pembunuh yang menakutkan dari Asia Tenggara. Sobhraj telah melakukan hampir 12 ke 24 pembunuhan dan dipercayai mempunyai masalah mental. Dia pernah mendapat gelaran selebriti disebabkan jenayah yang dilakukan, malah terdapat 4 buah buku dan 3 dokumentari yang ditulis berkenaan lelaki ini. Sobhraj mula melakukan jenayah dengan merompak pelancong di negara Eropah dan Timur Tengah dan kebanyakan masanya dibuang dengan melarikan diri dari pihak berkuasa. Semasa melarikan diri ke Thailand, dia telah bertemu dengan seorang lelaki India bernama Ajay Chaudhuri yang juga seorang penjenayah dan menjadi rakan sekerjanya. Di situ juga dia bertemu salah seorang dari pengikutnya yang sedia, Mary Anda E. Duckworth dari Kanada. Mereka berdua telah melakukan pembunuhan pertama pada tahun 1975 yang mana seorang wanita Amerika dilemaskan di sebuah kolam di Teluk Thailand. Polis percaya Sobhraj dan Chaudhuri mengenali wanita tersebut terlebih dahulu sebelum mengajaknya menyertai mereka untuk melakukan jenayah. Namun apabila mangsa menolak, dia telah dibunuh selepas mengugut untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berkuasa. Sejak dari itu, mereka berdua kerap melakukan pembunuhan terhadap pelancong asing dengan mencekik, membakar dan melemaskan mereka. Salah seorang mangsa mereka memakai bikini yang serupa dengan mangsa terdahulu, sekaligus memberi gelaran bikini killer kepada Sobhraj. Sobhraj dan rakannya terus membunuh dan mencuri pasport mangsa supaya mereka boleh menjelajah ke seluruh negara tanpa dijejaki polis. Pada Mac 1975, Sobhraj pulang ke Bangkok dan seterusnya ditahan serta disoal siasat polis. Namun dia akhirnya dilepaskan kerana pihak berkuasa takut kes pembunuhannya itu akan merosakkan industri pelancongan Thailand. Selepas dari itu dia, Chaudhuri dan Duckworth datang ke Malaysia. Chaudhuri telah diarahkan untuk mencuri batu permata dan memberi ia kepada Sobhraj. Lelaki tersebut kali terakhir ditemui ketika di Malaysia dan sehingga kini hilang tanpa berita. Ramai yang percaya dia telah dibunuh Sobhraj dengan kejam di Malaysia sebelum lelaki tersebut bersama Duckworth terbang ke Geneva bersama permata yang dicuri Chaudhuri. Sobhraj meneruskan agenda jahat di serata dunia sehinggalah dia akhirnya ditangkap polis dan dihantar ke penjara selama 12 tahun di New Delhi pada Julai 1976. Selepas dia dibebaskan, Sobhraj meluangkan banyak masanya untuk mengupah orang menulis buku dan dokumentari dengan jumlah wang yang banyak. Pada September 2003, Sobhraj dikesan seorang wartawan di Kathmandu, Nepal yang seterusnya melaporkan dia kepada pihak berkuasa tempatan. Dia ditahan dan didakwa atas 2 pembunuhan yang lakukannya pada tahun 1975 yang membawa kepada hukuman penjara seumur hidup.